Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung lagi bidang Al-Quran, pendidikan Islam, tajuk sabar menghadapi dugaan kehidupan. Okay, hari ini kita nak tengok satu sahaja objektif kita, iaitu murid dapat menerangkan cara menghadapi musibah. Okay, untuk kali ini saya akan terangkan dulu cara menghadapi musibah. Allah Subhanahu Wa Taala menguji hamba-Nya untuk menilai tahap keimanan mereka. Kenapa Allah uji kita? Sebab Allah nak tengok tahap keimanan. Allah nak tengok tahap keimanan yang ada pada diri kita. Sama ada tinggi ataupun sama ada rendah. Okey. Sesiapa yang bersabar akan memperolehi pahala. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala, untuk siapa yang sabar, Allah akan bagi pahala kepada orang yang sabar. Okey, sikap orang beriman ketika berhadapan dengan musibah tidak mengeluh. Apatah lagi berputus asa. Okey, di sini terdapat 5 cara untuk kita menghadapi musibah. Yang pertama, kita tengok yang pertama, yakin dengan sepenuh hati bahawa musibah yang dihadapi ialah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin, kita kena percaya apa yang telah berlaku pada diri kita ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kita beriman dengan rukun iman yang keenam, iaitu beriman dengan qada dan qadar. Sebab kita percaya dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Okay, yang kedua, berbaik sangka. Yang kedua, berbaik sangka dengan Allah SWT bahawa setiap ujian pasti ada hikmah di sebaliknya. Apa yang berlaku pada diri kita, contohnya kita aksiden. Lepas kita aksiden, kita rasa macam lepas kita aksiden, habis motor kita rosak apa semua kan. Tiba-tiba adalah hamba Allah ni datang nak tolong kita. Itu hikmah yang tidak disangkakan. Jadi bila kita terima ujian, kita kena berbaik sangkalah dengan Allah SWT. Sebab setiap yang berlaku itu ada hikmahnya. Okay, seterusnya, yang ketiga, sentiasa tabah dan sabar serta mengharapkan pahala daripada Allah SWT. Berusahalah untuk kita sabar. Berusahalah untuk tabahkan hati kita. Sebab apa? Sebab insya-Allah kita akan dapat pahala. Okey. Yang keempat, muhasabah diri dan berusaha meningkatkan ibadah seperti solat sunat, membaca Al-Quran dan berzikir. Sebab dekat atas yang berdua dia katakan, apa yang berlaku ada hikmah dia kan. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku juga itu mungkin berlaku disebabkan kecuaian kita, terlampau rasa nak seronok, tak dengar kata, ataupun adalah mana-mana lagi kekurangan yang ada pada diri kita. Jadi muhasabahlah diri kita. Muhasabah diri, renungkan balik kenapa ini terjadi. Kalau aku dengar cakap mak aku tadi jangan pergi, mesti aku tak akan aksiden. Muhasabah diri kan. Tapi kalau kita pergi, Allah dah tentukan jadi macam tu. Kat situ kita kena beriman pula dengan qada pada Allah SWT. Dan berusaha meningkatkan ibadah seperti solat sunat, membaca Al-Quran dan berzikir. Kenapa disarankan untuk kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah? Ini adalah untuk menguatkan diri kita, untuk melatih diri kita bersabar daripada bertindak membuat sesuatu yang muka, ataupun untuk menenangkan hati kita. Sebab itulah kita disarankan untuk tingkatkan ibadah kita. Buatlah baca Quran ke, solat sunat ke, berzikir ke, kan. Contoh kita dah kita ditimpa musibah, kita rasa macam nak marah. Dengan berzikir, dengan baca Al-Quran, dia boleh redakan kemarahan kita. Okey, yang kelima, banyakkan berdoa sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW, iaitu doa apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustazah yakin dan percaya semua orang pernah dengar dan tahu untuk sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa lagi Rasulullah ajar kepada kita? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlih li
khairan minha. Okey, maksud dia apa? Maksud dia sangat indah. Sesungguhnya kita milik Allah Subhanahu Wa Taala dan sesungguhnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dikembalikan. Kita pun minta dengan Allah, Allahumma ajirni, ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik daripadanya. Marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini bila mana kita ditimpa musibah. Ingat, doa ini bukan sahaja untuk orang yang meninggal dunia. Bukan saja kita bila kita dengar orang meninggal dunia kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan, tidak terhad kepada untuk kematian sahaja, tetapi apa-apa musibah, apa-apa ujian kita dianjurkan kita boleh baca doa ni. Kalau dengar rumah terbakar ke, orang aksiden ke, sakit ke, apa-apalah ujian Allah SWT ke atas diri kita ataupun ke atas siapa-siapa yang berlaku yang berdekat dengan kita. Jadi kita bolehlah baca doa ini. Supaya apa doa ini? Cantik sangat doa ini. Doa ini seolah-olah memujuk diri kita untuk kita redha, untuk kita sabar kan. Kalau kita tengok maksud dia kan. Allahumma ajurni fi musibati, berikanlah pahala dalam musibahku ini. Adalah Allah bagi kita terima musibah, kita minta pula dengan Allah musibah seolah-olah memujuk hati kita untuk redha kan. Wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah ganti kepadaku yang lebih baik daripadanya. Kita minta dengan Allah, ya Allah, tak apalah kalau tak boleh yang ni pun ya Allah, berilah yang lebih baik untukku kan. Itu sahaja, ada 5 cara menghadapi musibah. Marilah sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita jika berlaku apa-apa musibah. Kan? Bolehlah kita amalkan bersama-sama. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.